bersiaran dari MBSA Convention Center Shah Alam serta Selangor International Book Fair 2022 bermula 1 hingga 11 Disember 2022. Jangan lupa singgah di Ruai IKIM di P05 untuk dapatkan buku-buku terbitan dan cenderahati IKIM. Jumpa anda di sana. Ya Allah berfirman yang ayat ini sentiasa Radio IKIM ulang-ulangkan tentang ya rahmillahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, ya. Begitu kedudukan yang begitu tinggi bagi orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Dan kita biasa mendengar Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon doa perlindungan dengan Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashbah, min da'watin la yustajabu laha. Kita mendapati bahawa Nabi sangat menekankan bahawa ilmu yang bermanfaat, dan aku minta jauh ilmu yang tak bermanfaat. Maka sebab itulah para ulama mereka itu membuat disiplin ilmu untuk mencapai ilmu yang bermanfaat. Sebab kalaulah ilmu semata-mata itu kebanggaan dan kemegahan, maka kita biasa dengar juga yang menyatakan bahawa lau kana al-ilm min duni tuqasyarah lakana asyarafu khalqillah iblis. Kalaulah ilmu semata-mata bukan ilmu bermanfaat itu dianggap sebagai syaraf dan kemuliaan, nescaya makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah iblis kerana ketinggian ilmu. Tetapi apa yang iblis tiada? Iblis tiada ilmu nafi'. Iblis tidak ada disiplin ilmu, sehingga akhirnya manusia tunduk pada disiplin dan mereka jadi teradab. Dan mereka tahu bahawa nak mengupas sesuatu hukum mesti melalui proses disiplinnya. Raja Sultan Sulaiman. Masjid di Raja Sultan Sulaiman telah didirikan pada tahun 1932 sempena kemasyhuran Kelang sebagai pusat pentadbiran kerajaan Islam. Ia adalah satu pemberian dari kerajaan Inggeris kepada Sultan Mahmud bin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang kelima. Dikenali dengan nama Masjid Sulaiman Jamaah Arwah. Masjid ini dijadikan masjid besar sehingga lebih terkenal Sultan Salahuddin bin Aziz Shah dibandingkan sekarang diakui sebagai masjid di Raja Sultan Sulaiman Shah terletak bersebelahan oleh Islam Sultan Al-Shah kisah yang memenuhi termasuk dalam perkara Islam. Mereka untuk masjid ini akan dilakukan dari mana-mana masjid yang berada di Malaysia maupun di Malaysia. Daripada hasil bacaan buku-buku sejarah Malaysia, ada yang menyatakan campuran Islam Moorish dan pimpinan Inggeris. Ada pula yang menyatakan Masjid Sultan Sulaiman berkonsep Art Deco kerana elemen dekoratif yang minim digunakan. Masih terdapat unsur-unsur klasikal terutama pada tiang, namun ia agak menyimak. Kubah masjid berbentuk separuh bulandan ataupun separuh hemisfera berwarnakan telur. Kubah besar berwarna utama dikelilingi oleh beberapa kubah yang lebih kecil. Terdapat 8 kubah di sekeliling masjid dan satu menara besar lagi tinggi di bahagian tengah laluan masuk dari dinding utama. Menara ini juga dihiasi dengan kubah kuning hijau. Arkitektur bentuk masjid ini ialah Al-Mustaban. Masjid ini boleh menampung lebih kurang 1,000 jemaah dalam satu masa. Ruang solat tamu ini merupakan tangga di bahagian bawah dan dibuka ke kebetulan arah selatan. Wanita di tepi masjid terdapat tangga yang digelar tangga diraja, iaitu tangga yang menghubungkan Istana Alam Shah dan Istana Jepang. Unsur alam yang masih diandalkan ialah jendela warna yang boleh dilihat di bahagian atas kubah masjid. Walaupun sudah berusia lebih separuh abad, bangunan masjid ini masih kokoh dan teguh, seperti pintu besi yang terdapat di sekitar masjid dan juga mimbar yang diperbuat daripada kayu cengang dan chandelier masih bertahan sehingga ke hari ini. Batu bata dan marmar yang diimport dari negara-negara Islam seperti Turkiye menjadikan suasana pengudaraan dalam masjid nyaman dan menenangkan. Apakah yang akan anda lakukan
surau yang telah berusia lebih 25 tahun yang tidak dapat lagi menampung bilangan jemaah yang semakin ramai selain tempat solat yang lebih besar dan selesa. Dalam surah Al-Saf ayat 14, Allah SWT telah berfirman yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah." Membina surau atau masjid bukan sahaja kita telah menyediakan tempat untuk ribuan umat Islam menunaikan solat berjemaah, tetapi juga sebagai pusat aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan seperti kelas-kelas pengajian, pengurusan jenazah serta pusat bantuan kepada mereka yang sangat memerlukan. Ayo kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan kompleks baru Surau Al-Muhajirin Kajang Utama, Kajang Selangor. Maklumat lanjut di www.muhajirinkjjutama.com atau di Facebook Surau Al-Muhajirin Official. Berwakaflah untuk membina rumah Allah dan hadiahkan pahala berganda untuk ibu ayah tersayang. Ayo kita dapat dapatkan kita berwakaf kepada pembinaan Surau Al-Muhajirin Kajang Utama, Kajang Selangor sekarang di www.almuhajirinkjjutama.com atau di Facebook Surau Al-Muhajirin Official atau akaun Maybank bernombor 562021661041. Saya ulangi, www.almuhajirinkjjutama.com atau di Facebook Surau Al-Muhajirin Official atau akaun Maybank bernombor 562021661041. Sesungguhnya pahala yang berterusan yang Allah telah janjikan sedang menanti anda dan orang yang tersayang. 102.7 FM. Abang Hidan ni sebenarnya dia accident dulu. Accident tu macam tu lah teruk. Macam accident tu macam yang ingat lupa-lupa hilang ingatan macam tu. Sama je. Lama dah 2-3 tahun lepas dah lebih kot. Dia tukar masak. Kalau raya-raya tu dia masak apa-apa majlis. Lepas tu bila dah tak boleh buat, dia macam-macam dah ganti dah. Dia nak masak jugalah, itulah inilah. Dia duduk macam tu je kan. Dia dah biasa tak masak. Itu yang kadang mak dia marah, dan dia marah. Dia duduk dia dah masak-masak. Nak masak juga walaupun tak ada jalan. Macam tu lah, marah-marah lah. Lepas tu dia macam tu lah, dia macam bosan. Dia dah biasa masak. Bila-bila pun dia masak, dah tak ada masak tu, so dia tak nak. Dia suruh masak tu, dia masak dia kata, lepas tu tak makan. Bila tak masak dia marah, macam tu lah. Anak-anak dia tak ada nak ikut kampung. Ada ikut-ikut lah, yang tak ikut kalau yang bukan-bukan tu. Nak masak tu, nak masak ni, lepas tu dia tak boleh makan tu. Macam tu. Lepas tu orang lain pun tak makan. Kalau anak dia mana nak ikut. Dia kedua meninggal. Aku tak perasan selama ni kan, kaki bengkak ingat kenapa ke sakit tu. Dia cek rupanya ni sakit baru meninggal. Kerja kotor. Tu sebab kita kata sebab dia tak buat kerja minum air kurang. Macam kita ni minum berbotol-botol, kita tak tahu apa masalah dia tu sebenarnya ke tidak. Dia minum air kopi, dah tu dia bukan dia buat kerja apa pun kan. Dia bukan dia belum. Lepas tu tiba-tiba dapat kerja kotor. Tu sekat lah sikit minum air dia. Bagi dia sehari tu sekali ke 2 kali. Air manis. Sedap. Aku nak beli bihun lah dengan naga Farus. Aduh ya. Ada bang. Ada bang. Tengok pakai kad tau.
Biasa tak buat macam dia. Aduh. Inspirasi Euforia Islami semuanya diikut. Hayati bersama rancangan tafsir Al-Quran hanya di Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Bernambil kereta kerajaan disarang yang didakwa di sekeliling kerajaan. Jadi kepada anda yang sedang memandu sekarang ini kan, dia cakap sedang memandu je. Dan media warga bendung yang dapat. Menterinya Muhammad Sabu berkata ia bagi melicin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Dr. Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof. This afternoon to give his statement. Bersetuju di atas draft persetujuan untuk 国内贸易及生活成本部将针对有报道 dan dikekalkan. Menteri Luar Senator Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata aspek-aspek lain berkaitan dasar luar bagaimanapun memerlukan penjelasan dan penelitian daripada Perdana Menteri. Menurut beliau, beberapa aspek akan menjadi keutamaan termasuk hubungan dengan negara-negara tertentu yang memerlukan tinjauan semula. Di Ibu Negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengambil sampel telur premium di beberapa premis terpilih susulan laporan yang mendakwa berlakunya penipuan label. Ketua Pengarah Penguatkuasa Azman Adam memaklumkan sampel telur itu akan dihantar untuk dilakukan ujian bagi mengetahui kandungannya adalah tepat. Pihak yang membuat perihal dagangan palsu mengenai kandungan atau saiz boleh diambil tindakan bawah Seksyen 5/1B Akta Perihal Dagangan 2011 dibaca bersama Seksyen 6/1B. Menurut Azman, pihak kementerian juga telah menerima 291 aduan berhubung telur ayam meliputi 117 aduan berkaitan grade dan 174 aduan umum sepanjang tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahari dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik Nasional FM. Dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Kau dustakan semua kata-kata bernyawa.
memberikan balasan yang adil kepada kamu. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-13 dan 14 surah Yunus dengan menyatakan dua jenis azab yang Allah Subhanahu Taala timpakan kepada umat terdahulu yang lebih hebat dan gagah daripada kamu. Mereka telah dibinasakan kerana mereka berlaku zalim. Dua azab itu ialah: pertama, kemusnahan kaum mereka seluruhnya seperti yang ditimpa oleh umat Nabi Nuh, Ad dan Samud. Dan kedua, Allah Kena aiskrim coklat. menimbulkan kekacauan dan Nanti nak belikan dia ni hal lah. Nantilah dulu. pada ayat ini Allah Dia nak, dia suka cakap